Waalaikumsalam. Kita Kelas kita ni berapa ramai sebenarnya? Saya pun nak tiru. Kalau tengok dalam grup ni, sepatutnya sebelum ni 73, tapi seorang tu ada berhenti. 73, tapi biasanya paling ramai-ramai pun dalam kelas ni ada dalam yang attend biasanya tak sampai pun dalam 50 lebih, 60 lebih. dengar suara tak? Dengar. Okay. Grup ni apa? Ramai 70 lebih ke 67? Sebab saya ingat 67 ya. Tak, student semua 72, doktor. 72, tapi yang jawab 70 nampak. Yang Kenapa? jawab, Yang jawab exam ada nak 70 orang. Lepas tu tapi nama yang kata ada masalah internet tu ada 6 orang. 6. 6. Tak apalah, nanti saya fikir macam mana yang ada masalah tu. Cuma minggu ni selain daripada hantar assignment, okey ke? Hantar Jumaat kan? Okey kan? Jumaat kan? Jumaat malam kan, last? Jumaat malam. Okey ke? Oi, Naku yang nak bercakap. Cakap, Nakia. Naku yang nak bercakap. Tak okey. Kesianlah sir. Apa dia? Kesianlah kat ni. Kesian dah tu bagi Jumaat. Sir. Ke saya suruh hantar hari Rabu? Janganlah sir. Janganlah Rabu. Ada. Dah bagi mana nak lagi lambat. Bagi Rabu lah, cepat sikit. Taklah next Buat week lambat ke. macam bagi lambat macam mana pun memang awak akan buat last minute pun. Tak. Saya nampak grup awak je yang ada masalah ni. Grup lain okey semua ni. Hamizah senyap je, Jannah alias okey je, Syuhada Abdullah tak kata apa. Adik Zamri pun senyap. Tengok, dia orang tak respon pun. Adik Zamri menangis dalam diam, doktor. Menangis dalam dia, Allah kesian pula. Okeylah, hantar hari Isnin minggu depan kan, boleh? Hari Isnin minggu depan. Boleh? Final. Kawan-kawan, respon lah boleh ke tidak? Serius ah. Tapi kalau hantar hari Isnin tu saya nak yang terbaik lah. Nak kena ada markah 30/30 lah. Kalau rasa-rasa teruk juga, saya akan terus bagi 5/30. Astaghfirullahalazim. Yelah, dah bagi masa panjang, mestilah kena ada produce yang begitu kreatif, begitu inovatif kan. Kena buat yang terbaik macam tu. Dah bagi masa kan? Okeylah, hari Isnin. Minggu depan minggu yang ke berapa? 11. Minggu ke-11. Ah, Minggu ke-11 baru. minggu depan 11 je. Okey, minggu depan juga saya bercadang nak buat kuis lah. Juga.
Minggu depan minggu ke-12 lah. Tak, minggu Awak yang kena- ni dah 11, sorry. Ni dah 11. Ahad dah kan? 11. Depan 12 lah. Okay lah, saya pun nak kena ada 2 minggu juga masa untuk buat carry mark. Sebab carry mark dah wajib. Minggu ke-14 kena up carry mark. Jadi saya nak kena tengok video presentation awak apa semua banyak juga tau. So, campur-campur. Okay lah. Dan juga minggu depan saya nak ingat nak buat quiz. Tapi quiz ni saya akan buat true false dengan MCQ lah. Okay, mungkin ambil masa dalam sejam kot untuk quiz. Presentation, quiz. Okay lah, habis lah. Okay, Chapter doktor dah fikir ke? chapter apa? Untuk quiz. Chapter tu lah capital budgeting cash flow tu. Topik yang paling payah tu. Dengan dengan cost of capital lah kot. Dua bab je. Okay. Okay. Bolehlah hantar Isnin Selasa terpulang pada awak lah. Saya bagi tempoh masa. Isnin Selasa pun okey. Siapa nak hantar Isnin, hantar Isnin, hantar Selasa, hantar Selasa. Thank you doktor. Thank you je. Belanja KFC lah Syamil. Aduh, tak ada duit raya lah. Ada duit raya boleh lah kot. Macam mana dia tak ada duit raya ni? Sir, hari ni tajuk apa sir? Tajuk yang kita sambung yang semalam, yang hari itulah. Oh, okay. Leverage and capital structure. Kita dah belajar tak ingat saya. Tua-tua ni nyanyuk. Leverage tu ada latihan yang doktor tunjuk je. Tapi tak sempat bincang lagi. Kau buat tak? Korang buat tak? Orang pula aku tanya kau. Orang lain tu memang tak buat dah. Orang tu duduk sibuk dengan gemelan. Mana nak dalam buat? Gemelan Tanpa tak? Q, gamelan. Amizah tu okey lah pula. Ni kata ada internet, ada masalah internet. Tak tahulah sampai bila kita akan berdepan dengan pandemik ni. Tapi nampak-nampaknya paling cepat pun tahun depan, hujung tahun depan. Raya tahun depan pun sama macam tahun raya tahun ni juga. Cuma a big concern ialah macam mana korang nak cari kerja nanti dah grad. Susahnya zaman sekarang. Nanti postman datang rumah kasih transkrip, ambil gambar. Itu sudah masalah. Masalah in term of nak dapat pekerjaan tu.
Okay. Kita ada beberapa topik lagi ni. Kita ada dividend policy. Saya rasa hari ini ada berita baik. Saya baru dapat khabar satu berita baik di mana Malaysia telah menjadi juara dunia. Juara dunia kes COVID paling tinggi. Per 100,000 lah. Berikan tepukan gemuruh. Jarang-jarang Malaysia nak jadi juara dunia. Tak tahulah. Paling-paling cepat pun dah nampak 2022. Itu pun selepas, itu pun kalau berjaya divaksinkan. Isu dia sekarang ni pula dengan cerita harga vaksin tu pula dia orang main-main dia sebenarnya. Yelah kalau harga sepatutnya RM10, diisytiharkan harga vaksin tu harga RM30. Maknanya orang atas pun gigit duit juga. Dalam keadaan ekonomi rakyat dalam kesusahan, orang yang menjaga vaksin tu sendiri pun menggigit duit juga. Tak tahulah apa nak jadi di Malaysia ni. Nak harap ke Melayu, nak harap ke Cina, yelah kita orang Melayu kita bimbang. Kan bila kepentingan bangsa, kepentingan kaum dijaga oleh orang lain. Tapi nak harapkan bangsa sendirilah yang makan bangsa sendiri. Salah Nak harapkan siapa kita ni sebenarnya? Nak harapkan pemimpin Melayu lah jangan jual Melayu. All these years pun, bertahun-tahun pun. Daripada zaman BN, zaman PH, zaman PN, parti mana-mana pun asalkan parti Melayu lah jual Melayu. Dia cerita, kalau kau tengok cerita apa? Romeo Must Die. Cerita Romeo Must Die ni cerita Jet Li yang dia pergi daripada Hong Kong, dia pergi ke US. Dia nak siasat kematian adik dia. Kononnya adik dia ni dibunuh oleh Negro. Gangster Negro lah. Negro dengan Cina ni sama gangster yang menguasai daerah New York, tak salah saya. Cerita tu. Kononnya yang Negro punya gangster ni bunuh yang Cina, gangster Cina. Gangster Cina ni bunuh Negro punya orang. Jadi dia orang berperang lah. Siasat rupa-rupanya Cina bunuh Cina, Negro yang bunuh Negro. Tak ada kaitan pun. Samalah dengan keadaan di Malaysia ni. Kita harapkan pada pemimpin Melayu, tapi pemimpin Melayu lah yang bunuh Melayu. Yang merompak kepentingan Melayu pun Melayu lah juga. Dan kalau kau dah baca, kau dengar, hari tu aku dengar dekat 2 jam lah ceramah seorang profesor sejarah tentang bangsa Melayu dan apa yang jadi pada bangsa Melayu, dan dia cerita lah tentang Rizal Melayu dan sebagainya. Dia kata banyaklah ada ceritanya. Dia kata antara benda yang menarik perhatian aku, dia kata sebenarnya kemerdekaan Malaysia ni bukan kemerdekaan yang penuh. Tiba-tiba aku tertangkap ada satu kes tu di mana lama aku kerja kat Maybank dulu. Pernah ada orang cerita kat aku dalam perlembagaan, dia kata kalau negara kita ni berdepan dengan masalah dan jika ada satu pihak dalam negara ni memohon caput tangan daripada British, daripada UK lah sekarang ni kan, maknanya kita punya kemerdekaan kita boleh ditarik balik. Dia punya cabaran, dia sekurang-kurangnya daripada tahun 1957 sampai 2057 tu negara mesti aman,
dan tidak ada sebarang penggolakan. Kalau ada satu pihak minta caput tangan daripada British, maknanya British boleh masuk dan caput tangan. Aku terfikir, betul lah apa yang aku dengar dulu. Tak tahulah sejauh mana, aku tak pernah baca lagi, aku tak pernah baca pun detail pun perlembagaan negara ni, tapi dengar orang bercakap macam tu. Lepas tu yang menarik lagi perhatian dalam profesor sejarah tu, dia kata Pulau Pinang tu sebenarnya tidak diberikan kemerdekaan sebenarnya. Pulau Pinang tu tak diberi kemerdekaan. Pulau Pinang masih lagi, sebab kalau kau tengok sejarah ni, Pulau Pinang, Melaka dan Singapura adalah negara selat. Selangor, Perak, Negeri Sembilan dan Pahang adalah negara-negara Melayu bersekutu. Terengganu, Kelantan, Kedah, Perlis adalah negeri-negeri Melayu tidak bersekutu, kan? Dia ada perbezaan di situ. So British boleh masuk dan ambil balik dia punya Penang tu. So dia kata kalau kita ada tanah di Pulau Pinang tu, walaupun sekarang kera, jangan jual, dia kata. Memang nilainya cukup besar untuk anak cucu pada masa depan. Tapi daripada cara dia cakap tu, daripada dia kaji sejarah tu, dia beritahulah sejarah Melayu ni apa. Dia cerita daripada zaman kisah dia cerita tu bukan cerita berdasarkan fakta sejarah saja tau, bukannya fakta sejarah yang ada dalam buku-buku Portugis, Spanyol, Belanda, British, bukan. Dia juga cerita tentang berkaitan dengan sains, DNA Melayu ni, dia sequencing dia, penjujukan dia ke mana. Dia ceritalah penjujukan DNA Melayu ni daripada mana. Wah, interesting lah, 2 jam lah habis data macam tu je. Tapi tak apalah, kita belajar ilmu baru, dan tambahan aku pula jenis memang peminat sejarah. Memang rasa sedih lah dengan pemimpin kita dan pemimpin Melayu sendiri pun. Okey. Ini pun aku tak tahulah kenapa COVID di Malaysia ni macam tidak tak terkawal. Dan aku kadang-kadang terfikir kat dalam satu hadis. Hadis ke ayat Quran, aku tak perasan lah. Tapi salah satunya adalah hadis tu adalah amaran, dia kata. Sesiapa yang menginginkan jawatan, yang merebut jawatan, yang melobi jawatan, yang gila-gila nak ada jawatan, dia tidak akan dibantu. Tetapi siapa yang diberi amanah dan diberi jawatan, bukan kerana dia melobi, tergila-gilakan jawatan dan sebagainya, pemimpin tersebut akan dibantu. Ni tak tahulah sebab apa nak kata, mungkin juga disebabkan oleh pengkhianatan. Walaupun kita akuilah PH ni memang banyak kelemahan dia, terutama daripada segi komunikasi dan sebagainya. Dan dia biar so many issues without communicating to rakyat dan sebagainya, menyebabkan kebangkitan kemarahan Melayu dan sebagainya. Kita tak nafikanlah benda tu. Tapi sebab mandat tu ialah daripada tahun 2018 dan tahun 2023, dan telah dikhianati disebabkan ada pemimpin yang nak sangat pada jawatan, nak jadi Perdana Menteri, nak jadi menteri dan sebagainya. Dan mungkin ini juga satu musibah. Musibah ni kalau datang, dia tak pilih-pilih, dia tak orang jahat je mati, tak, dia akan kena pada semua orang. Macam ada dalam satu hadis di akhir zaman, salah satu kita nak kenal Imam Mahdi, dia adalah lelaki yang lari daripada yang dikejar oleh tentera, yang nak bunuh dia. Bila dia sampai di antara pertengahan di antara Mekah dan Madinah, bumi akan terbelah dan akan menelan orang yang mengejar dia. Tentera yang mengejar dia tu akan ditelan bumi.
Lepas tu ada sahabat tanya, bagaimana nak orang yang tidak bersalah pada ketika tu? Nabi pun sebut dalam hadis tu, dia kata, maknanya dia riwayat berkata, maknanya bumi akan terbelah dan akan telan semualah. Yang mengejar, yang tak mengejar pun semua akan tertelan oleh bumi tu. Tetapi bila dia bangkit besok di akhirat nanti, yang tak bersalah akan diasingkanlah dengan yang berdosa tu. Itulah begitu kat mana-mana wabak yang turun sekalipun, dia tak akan pilih, dia akan turun kena pada semua orang kan, dia turun pada semua orang. Dan bila besok nanti masing-masing akan ditimbang amalan berdasarkan baik buruk seseorang tu lakukan. Okey, tak tahulah, mungkin juga sebab negara-negara lain nampak stabil ya. Memanglah nampak Thailand pun meningkat kes, Taiwan pun meningkat kes, tapi tak adalah sampai menjadi juara dunia. Lampau rasa macam apa yang tak kena dengan Malaysia sampai jadi juara dunia. Tu yang memang aku pun pelik sangat saya. Apa yang salah prosedur, salah SOP. Yang langgar SOP tu kita tak nafikan lah. Isu dia kadang-kadang bila pemimpin sendiri yang langgar SOP, yang pukul rakyat, nak penjarakan rakyat dan sebagainya. Tapi dia sendiri pun tak follow SOP. Itu yang menyebabkan rakyat dia hilang rasa hormat. Hilang hormat pada pemimpin. Tahulah apa nak jadi. Okey, kita masuk pada firm capital structure. Bila kita sebut capital structure ni, dia ada dua. Pertama dia ada debt dan dia ada equity. Daripada debt dan equity ni jugalah dipanggil total capital. Apa itu debt, apa itu equity, apa itu capital. Debt ni adalah kita buat pinjaman lah. Macam kita nak run stesen minyak, kita tak ada duit. Sebab pada zaman saya nak run stesen minyak dulu, dia nak kena ada working capital dalam 600,000. So kalau kita tak ada duit dalam 600,000, kita hanya katakan kita ada existing capital kita, dia memang nak 600,000, tapi the best untuk orang stesen minyak, kita kena ada 1 juta lah. 1 juta is the best. Katakan kita dah ada equity, kita ada capital, kita own capital kita 600,000, itu dia panggil equity ataupun capital lah. Dan 400,000 lagi kita boleh dapatkan pinjaman daripada PUNB. Kalau kita nak run stesen minyak, kita boleh dapatkan daripada PUNB. Kalau kita nak buka franchisee, nak jadi franchisee pada franchisor, kita boleh dapatkan daripada PNS, Permodalan Nasional apa tak ingat dah PNS Berhad. Itu adalah syarikat yang memberi modal untuk kita run franchise business. Franchise business ni macam apa? Macam T-Life, macam Cool Block, macam apa lagi? Dulu McDonald, sekarang ni tak ada dah. McDonald dah tak ada dah franchisor punya business. Okay, Tutti Frutti, dulu glamour sekejap Tutti Frutti. Tapi Tutti Frutti punya lesen punya lagi gila mahal. Tengok masa tu saja, masa aku nak mohon tu pun 750,000, memang tak mampu lah. Sebab Tutti Frutti ni bukan ada, susah nak dapat repeat customer. Sebab dia bisnes gini sebenarnya adalah dia bergantung pada repeat customer. Subway, tapi tak sangka pula Subway sampai ada kat Terengganu. Aku dulu ingat, aku ada juga mohon hari tu nak open Subway. Tapi ada ke orang di Pantai Timur nak makan Subway, nak makan sandwich. Rupa-rupanya
boleh survive punya subway dekat Malaysia ni. Dekat Kuala Terengganu. Hebat jugalah orang Terengganu ni ya. Orang Terengganu, orang Kelantan dah. Makan sandwich macam Mak Saleh. Okay. Jadi kita boleh buat pinjaman. Bila kita pinjam melalui hutang, itu dia panggil debt capital. Atau kita guna existing, kita guna duit tanpa meminjam, kita boleh panggil dia sebagai equity capital. Kita juga boleh dapatkan pinjaman. Kalau perniagaan tu kecil-kecilan, mungkin kita boleh dapatkan pinjaman daripada kawan-kawan, daripada parents, daripada mak ayah, daripada adik-beradik, dengan sharing portion lah, sharing profit, sharing perniagaan, bergantung pada sumbangan modal ke dalam perniagaan tersebut. Itu yang dinamakan ada sebagai capital structure. Type of capital, the cost of debt is lower than the cost of other form of financing. Ini kita dah belajar dalam cost of capital lagi tu. Cuma dalam konteks ni, cuma dia kata kenapa dia kata cost of debt ni is lower than the cost of other form of financing. Ni dia cerita dalam konteks state company. Kalau duit tu datang daripada own pocket, of course adalah zero cost. Tapi kena ingat satu benda dalam perniagaan. Saya buat benda ni. Sebab tu saya kata saya mengambil kira duit sendiri pun sebagai cost. Dan antara sebab saya hand over balik sesi minyak Petronas saya itu kepada Petronas kerana saya mengambil kira duit yang ada yang kita invest. Contohnya kalau kita kan ada 2 juta duit kan. 2 juta duit dalam ASB. Kita simpan duit dalam ASB 2 juta. Kita dapat 6% per annum. Kita dapat 6% per annum. Without incurring any risk. Sebab kalau kita simpan duit dalam ASB ni mana ada risk. Sebab pertama, capital kita protected, dan insya-Allah kita akan dapat kita dapat apa? Kita dapat pulangan. Capital protected dan kita dapat pulangan 6% pada ketika itulah, pada tahun 2013 tu dan 7%, 6%, 7%. So it's quite high lah. Okay, even sekarang ni pun still consider tinggi 4.5%. Jadi without incurring any risk, kita ambil duit kita daripada, contohnya kita ambil duit kita daripada ASB untuk dilaburkan dalam sesi minyak. Bila kita keluar duit dalam ASB, kita invest dalam sesi minyak, of course kita takkan dapat 6%. Faham tak? Kita takkan dapat dah 6% daripada ASB. Katakan kita keluar semua 2 juta. Biasa kita dapat 6% tahun, tiba-tiba tak dapat 6% tahun disebabkan kita invest dalam sesi minyak sebagai contoh. Okay. Jadi itu adalah cost of capital kita. Kita kena assume bahawa 2 juta tu adalah 6% tu adalah cost of capital kita. Manakala kita remain dalam ASB, kita masih kekal dapat 6%. Jadi kita kena ambil kira. Ada orang dia tak ambil kira. Ni kadang-kadang macam enggak ramai orang Melayu berniaga, dia tak ambil kira. Dia kata, tak apalah, ini berniaga kecil-kecil lah, berniaga apa-apa pun. Dia kata, semua profit aku, semua ni rugi aku. Jadi kenapa aku nak ambil upah dan sebagainya. Tu dia punya konsep tu adalah, bagi saya silap lah konsep macam tu kan. Sebab tu kadang-kadang kita tak mampu nak move forward kita punya perniagaan kita. Pertama, orang Melayu ni dia berniaga, dia tak ada target. Kebanyakan, bukan semua, dia tak ada target. Dia tak ada target,
Bila tak ada target, dia takkan ada strategi. Kena satu tu je. Contohnya, bagi saya, ada orang target nak dapat A. Jadi bila dia target nak dapat A, dia akan layout macam mana dia nak dapatkan A. Assignment dia nak skor berapa, quiz dia nak kena skor berapa, midterm dia nak kena skor berapa, final exam dia nak kena skor berapa. Lepas tu untuk setiap instrumen tu pula, berapa jam dia nak kena spend masa untuk dia study. Bagaimana dia nak study untuk cater untuk dia dapatkan markah yang dia tetapkan supaya dia membolehkan dapat A. Ada orang dia target untuk dapat C. So dia kena layout plan macam mana dia nak dapatkan C. Ada orang dia belajar, dia sekadar tak apalah, dapat berapa-berapa pun tak apa. Macam kebanyakan orang lah jadi tanya apa you punya cita-cita. Jadi apa-apa pun tak apalah sir. So itu adalah orang yang tak ada strategi. Dia tak ada strategi ni, dia akan stray. Dia kalau dia berjaya lah, kalau tak berjaya tak berjaya. And then susah lah kalau awak tengok orang yang berjaya atas dunia ni, semua orang tu adalah orang yang berdisiplin. Dia disiplin dan dia repeat the same process every day untuk dia berjaya. Kalau tak baca macam mana orang yang berjaya ni, dia akan repeat the same process. Hari-hari dia find dia buat satu objektif, dia cari satu strategi untuk dia capai the objektif. Begitulah dalam apa-apa pun kita buat, nak cakapnya, dalam perniagaan dan sebagainya, dalam kehidupan. Kalau tak ada target, kalau kita tak ada objektif, kita tak akan ada strategi. Bila kita tak ada strategi, kita tak ada short term, medium term dan long term ya, strategi untuk capai benda tu. Kita akan straight around. Macam saya sekarang ni lah, straight around. Saya sekarang ni tak kisah. Dulu saya ni macam saya rasa saya tak apalah. Saya semacam dah sampai umurnya rasa macam dah comfort dengan apa yang ada. Saya malas nak kerja apa pun. Even kalau orang tanya bila nak kerja profesor, tak payahlah, malas lah aku nak kerja profesor. Itu saya punya kedudukan saya sekarang. Maknanya saya dah straight around dah, mana tak ambil kisah. Tapi kalau dulu, kalau orang tanya saya dalam 20 tahun lepas, saya ada layout saya. Apa yang perlu saya capai dan apa tempoh masa saya nak capai. Apa yang saya perlu buat untuk saya capai benda tu. Kalau tak, dia akan begitulah. Begitu kan dengan perniagaan. Kalau kita berniaga, kita tak ada proses untuk mencapai apa yang kita tetapkan tu. Sebab tu kita bila tak ada proses, dia proses ni kadang-kadang dia akan masuk kepada macam mana kita review, kan? Kita buat macam ni, contohnya kita buat macam ni, kita buat strategi A. Contoh dalam perniagaan, kita buat strategi A, kita dapat 10,000 sale. Kita buat strategi B, kita dapat 10,000. Kita buat strategi C, kita dapat 2,000. Jadi kita kena review kat mana salah. Macam juga dengan pelaburan saham. Okay, kita masuk beli, rugi. Kenapa kita rugi? Kita kena check balik. Di mana silap? Di mana flaw yang ada dalam pelaburan saham menyebabkan berlakunya kerugian. Apa kita punya plan kita untuk exit, untuk maintain, untuk kekal, untuk holding. Macam itulah dia punya kena ada. Kalau tak ada, dia jadi macam apa? Dia sekadar apa yang kita buat tu just kita akan dapat so and so lah. So and so ni kalau belajar pun setakat dapat C, C+, B minus. Kalau kita berniaga pun sama. Kalau kita just dapat. Kalau kita tak, maknanya dia akan bergantung pada karakter kita. Mana kalau kita dapat 2,000 lah sebulan, 2,000, 1,500, 2,500. Masa baik sikit dapatlah 3,000. Macam tu je. Dia tak akan ke depan. Sebab orang yang berjaya, kalau dia guna strategi A, dia berjaya, dia akan repeat the same process.
untuk dia berjaya. Pernah tengok tak iklan yang orang yang main basketball, dia janitor ni pencuci cleaner lah, senang sebut cleaner yang ada seorang Pak Gad tu malam-malam dia main basketball. Lepas tu je seorang janitor ni pergi, dia cuba nak masukkan bola tu dalam jaring tu, tak berjaya. Tapi lepas tu dia buat ukur, dia atur strategi dia, macam mana lambung bola daripada jarak ni macam mana, lambung bola daripada jarak ni macam mana. Dan akhirnya apa yang dia buat, dia duduk daripada tengah-tengah pun dia lambung bola tu terus masuk ke dalam jaring. Itulah orang yang mempunyai strategi. Begitu juga kita dalam perniagaan kena ada strategi. Sebab tu kalau tengok macam contohnya DG dia punya strategi dia terlalu, dia cuba optimal, dia panggil optimal capital structure. Dia cuba optimalkan dia punya capital structure. Ada satu kali tu dia pergi pinjam duit daripada bank untuk bayar dividen. Biasanya kalau kita dengar, syarikat dia akan bayar dividen kepada pemegang saham bila mana syarikat mencatatkan keuntungan. Tapi tidak untuk DG. DG masa tu syarikat untung, tapi dia tidak guna duit keuntungan dia untuk bayar dividen, tapi instead dia pergi pinjam duit pada bank untuk bayar dividen. Sebab dia kata dia nak optimumkan dia punya capital structure. So itulah setiap orang ada orang dia takut untuk berhutang. Dan ingat satu benda, kalau awak takut untuk berhutang sampai certain age of your life, kalau you masih tidak ada hutang, you akan menyebabkan you akan terpaksa membeli semua aset you dalam bentuk cash. Contohnya umur 40 pun masih tak ada sebarang hutang lagi, jadi awak terpaksa beli semua benda dalam bentuk cash. Sebab bank bila nak buat nak bagi duit pinjaman pada orang, dia nak tengok credit history dia panggil. Dia nak tengok credit history. Dia tak suka orang yang tak bayar. Dia tak suka orang macam tu. Dan juga dia tak suka orang yang daripada muda sampai ke certain age tu, umur 40, masih lagi beli barang dengan cash. Beli kereta pun cash. Tiba-tiba satu hari umur dah 40 katakan nak beli rumah. So duit banyak tapi tak nak beli cash, nak buat pinjaman bank. Mungkin ketika tu bank akan reluctant untuk bagi pinjam. Kerana apa? Kerana tidak ada credit history. Itu isu dia. Okay, so dalam konteks tu kita boleh katakan bahawa duit yang kita simpan juga ada cost. Maknanya cost tu kalau 6% berbanding dengan kita buat pinjaman duit. Kita buat pinjaman duit dengan bank. Sekarang ni kalau kita buat pinjaman duit daripada bank, kita mungkin kena charge kalau pinjam rumah, buat pinjaman perumahan dan 3%. Kalau kita simpan dalam ASB 4.25%. So masih lagi cost of retail earning atau cost of saving tu lagi tinggi. Bermakna lebih baik kita simpan daripada guna untuk dilaporkan dalam perniagaan. Sebab kita labur dalam perniagaan, belum tentu lagi perniagaan itu akan menjana keuntungan. Gitu juga dengan cost of debt. Cost of debt dalam konteks tu lagi rendah, manakala 3%, manakala return on investment dalam ASB 4.25%, maknanya lagi tinggi. Mana cost of capital pada duit yang kita ambil daripada ASB itu lagi tinggi berbanding dengan cost of debt daripada bank ataupun daripada sukuk. Okay.
Lender demand relatively lower return because they take the least risk of any contributor of long-term capital. Lenders have higher priority of claim against any earning or asset available for payment, and they can accept far greater legal pressures against the company to make payment than can owner of the preferred or common stock. The tax deductibility of the interest payment also lower the debt cost to the firm substantially. Maknanya tax deductibility ni, maknanya lepas operating profit tu kita tukar pula dengan tax. Dan net profit tu jadi lagi rendah lah. Bila jadi maknanya bila tolak tax ni net profit lagi rendah. Yang mana rendah lah pembayaran cukai kepada LHDN. Type of capital, unlike debt capital, which the firm must eventually repay, equity capital remain invested in the firm indefinitely. It has no maturity date. Two main source of equity are preferred stock and the common stock. Okay, ada dua, preferred stock dengan common stock. Yang ni tak ada, dua-dua tidak ada tarikh luput lah. Maknanya boleh simpan sampai bila-bila, boleh diwasiatkan kepada anak, kepada cucu, kepada cicit. Common stock is typically the most expensive form of equity, followed by retained earnings, then preferred stock. In general, the more that a firm uses, the greater will be the firm's financial leverage. Type of capital. That leverage made the claim of common stockholder even more risky, so the cost of equity increases as debt rises. In addition, a firm that increases its borrowing significantly can see its cost of debt rise as lenders begin to worry about the ability to repay its debt. Whether the firm borrow very little or great deal, it is always true that the claim of common stockholder are riskier than those of lenders, so that the cost of equity always exceed the cost of debt. Okay, so di sini jenis sebut macam saya sebut tadi lah. Cost of equity kekal yang tinggi lah berbanding dengan cost of debt. Tetapi cost of debt ni, dia ke mana-mana pun dia akan lagi dia berisiko lah, berisiko tinggi. Kita buat pinjaman ni semakin tinggi semakin berisiko kepada syarikat. Dan sepanjang saya buat kajian saya dalam bidang capital structure ni, sebab saya punya PhD saja memang dalam bidang capital structure, saya boleh katakan bahawa dos yang syarikat kalau ada hutang melebihi daripada 50% daripada total capital dia, company tu will be in trouble. Mana-mana dia tidak terikat kepada most of company yang ada 50% daripada hutang memang akan berdepan dengan double trouble. Dan individu pun sama. Sebab tu bila bekerja nanti, untuk awak selamat, awak kena pastikan bahawa hutang awak, komitmen hutang kepada bank. Komitmen hutang kepada bank tidak lebih daripada 30%. Ini untuk selamat lah. Dan kalau boleh ingatlah apa yang saya bagi ratio ni, kalau boleh ingat. Maknanya apa komitmen kepada bank? Personal loan, housing loan, automotive loan. Ini
pastikan bahawa dia tidak boleh melebihi 30% daripada gaji awak. Mana kalau gaji awak 5,000, janganlah lebih daripada 1,500 sebulan untuk bayar rumah, untuk bayar kereta, untuk bayar personal loan. Okay. Dan 10% lagi untuk komitmen. Apa maksudnya untuk komitmen? Komitmen ni macam rental. Rental. Tadi yang loan tadi tu, yang 30% tu termasuk juga dengan PTPTN. Termasuk dalam PTPTN. Dan 10% lagi ialah 10% lagi adalah berkaitan dengan apa? Loan nak kahwin. Loan nak kahwin tu personal loan lah. Lagi 10% lagi tu adalah yang berkaitan dengan sewa rumah. Sewa rumah ni pun adalah satu benda yang fix. Tapi kalau gaji 5,000, kalau awak nak bayar, nak cari rumah sewa RM500, sakit sekarang ni memang tak ada. Paling-paling pun rasa kalau kat Terengganu ni rumah untuk selesa sikit mungkin dalam RM800, RM700, RM800. Barulah dapat yang selesa sikit. Tapi kalau di Kuala Lumpur untuk dapat yang selesa mungkin dalam 1,200 ke 1,500 sebulan sewa. Itu pun dah jauh-jauh sikit untuk dapat rumah yang agak selesa untuk disewa lah. So itu dah hampir-hampir mencecah 50%. Tidak termasuk lagi komitmen kalau ada anak nak hantar pada pengasuh, pada taska dan sebagainya. So pastikan bahawa komitmen monthly tidak melebihi daripada 50% daripada gaji. Kalau tak memang sengsara untuk meneruskan kehidupan. Begitu juga dengan syarikat. Syarikat mana-mana pun kalau dia punya kedudukan hutang dia berbanding dengan total capital dia melebihi daripada 50%, dia akan berdepan dengan masalah. Kecuali ada beberapa syarikat, iaitu syarikat yang mempunyai high cash flow. Macam contoh dulu KFC, masa saya buat PhD dulu, KFC masih disenaraikan di perusahaan Malaysia. Jadi kita nampaklah walaupun dia ada sampai 60%, 70% daripada dia punya capital dia adalah hutang, tapi dia boleh survive. Antaranya lagi adalah TNB. TNB juga adalah syarikat yang boleh survive walaupun mempunyai hutang yang banyak. TNB, British American Tobacco, sebab ramai yang isap rokok kan. Jadi aliran tunai dia tinggi. So dia tak ada masalah untuk mempunyai hutang yang banyak. Hari ni makluman selingan sikit. Hari ni kita merekodkan kadar tertinggi COVID 6,976. 26 kes, 24 kes lagi nak cecah 7,000. Tahniah Malaysia. Tahniah Malaysia. Whether the firm borrow very little or a great deal, it is always true that the claim are riskier than those. Okay, dah sebut dah. External assessment of capital structure. Those outside the firm can make a rough assessment of capital structure by using measures found in the firm financial statement. The level of debt that is acceptable for one industry or line of business can be highly risky in another because different industry and line of business have different operating characteristics. Setiap industri ni berbeza-beza. Tapi macam saya sebut tadi lah, yang those yang ada high cash flow tidak ada masalah lah untuk ada hutang yang tinggi. Macam contoh ginilah, awak kerja, gaji 5,000 kan, tapi awak ada side income masuk, okey lah kalau macam tu kan. Tapi nak cari side income tu sakit, susah.
Sebab nak cari side income ni, dia dalam kehidupan ni ada dua benda yang paling macam mana kita nak survive dalam berdepan dengan cost of living yang tinggi. Pertama adalah cut the operating cost ataupun cari external income, passive income. Nak cari passive income bukan benda yang senang lah. Nak jadi ejen takaful ke, ejen hartanah ke, ejen apa ke, nak cari side income tu memang sakit. Sebab terutamanya macam saya pernah jadi ejen insurans dulu. Kita ada KPI kita kan. Kita ada KPI kita dan dia dah set KPI untuk capaikan KPI tu pun satu benda yang struggle juga kan. Ataupun kalau kita berniaga jadi dropship dan sebagainya pun dia ada KPI dia yang perlu kita capai. Kalau tak capai kena terminate dan sebagainya. Jadi susah juga sebenarnya untuk kita untuk mendapatkan extra income. Ataupun ada orang dulu, saya ada seorang kawan tu dia lepas habis pukul 6 dekat kerja dia pergi dekat Jaya daripada pukul 6 petang sampai pukul 10 malam. Kerja pula part time 4 jam untuk dapatkan extra income. Dia dapat dalam berapa ringgit Dia cakap dalam RM5 sejam bekerja. So kena buat sampai 2-3 kerja untuk survive. Okay. Ada juga yang okay. Tengoklah nak kata apa. Okay, tapi nak cakapnya maknanya kalau kita nak jadi benda yang paling mudah sekali ialah dalam pengurusan keuangan ni adalah kita cut operating cost. Sebab apa kita boleh cut operating cost? Cut operating cost ni maknanya benda tu berada dalam kita punya kawalan kita. Cut cost. Kita ada line internet, kita terminate line internet contohnya. Kalau kita ada Astro, kita terminate Astro. Bagi contohnya. So, nak kurangkan, kita nak kurangkan kos. Kalau tak, kita akan berdepan dengan masalah yang tak kunjung tiba lah. Okay. Ini adalah median debt ratio for key economic sector. Untuk energi, awak tengok kan, untuk energi ni kenapa? Dia adalah sektor tenaga. Sektor tenaga ni memang, macam saya sebut tadi lah, macam contohnya sektor tenaga ni apa dia? Contohnya macam mungkin sini dia tengok dalam konteks Amerika lah kot. Dia tengok dalam konteks Amerika. So dikata energi dalam 48%. So tapi tengok dalam konteks financial kapasitas sampai 87%. Tapi this is true for the US lah. Kalau di Malaysia, Malaysia tak dia punya kedudukan financial standing perbankan kita tak adalah setinggi ni. Kita punya debt ratio. Saya rasa kita a bit lower. Much lower, bukan a bit lower, memang rendah sangat compare dengan apa yang ada. In term of IT, boleh katakan kalau awak selongkar IT company di Malaysia ni, kebanyakan syarikat yang dalam bidang information technology ni ada zero debt. Tak ada hutang langsung. Zero debt. Sebab mungkin kat US IT company ni dia boleh survive sebab dia more kepada dia produk. Dia pasangan produk direct to the customer. Macam Apple lah. Apple dia produce produk dan jual direct kepada customer. So dia boleh pegang harga. Tengok contoh iPhone lah. Dulu iPhone harga dia gini kan. Lepas tu dia introduce iPhone Pro Max 12 harga RM5,000 lebih. Tapi setiap orang
beli juga. Walaupun mahal ke dapat macam tu pun. Sebab dia ada brand, dia ada nama kan, dia direct dengan customer. Tetapi kalau macam Inari Emerton, iaitu company yang supply chip kepada Broadcom, dan Broadcom ni supply pula benda tu produk tu kepada Apple. Jadi dia kena berhati-hati dalam kedudukan kewangan dia, supaya dia tidak bila berlakunya, sebab teknologi ni berubah dengan cepat. Setiap tahun pun Apple, Samsung akan keluarkan new produk. Jadi kalau dia menggunakan hutang dan sebagainya, dia akan boleh menjejaskan kelangsungan syarikat tersebut. Tapi kalau di Malaysia, utility antara yang tertinggi lah, yang ada hutang yang banyak, macam TNB, macam Malakoff. Ini adalah company utility yang mempunyai hutang yang tinggi. Tapi kalau konteks energi, kalau di Malaysia, syarikat-syarikat yang hutang yang banyak biasanya tak mampu untuk survive. Tak mampu untuk survive. Ni tak ada apa pun. Capital structure of the non-US firm. In general, non-US company have higher degree of indebtedness than the US counterpart. This is largely because US capital market are more developed than those elsewhere and have played a greater role in corporate financing than has been the case in other countries. In most European countries, especially in Japan and other Pacific Rim nations, large commercial banks are more actively involved in financing of corporate activity than has been true in the United States. Nak cakapnya negara-negara selain pada US, dia provide financing kepada syarikat yang memerlukan, berbanding dengan syarikat di US, di Amerika, di mana dia punya capital market dia very advanced. So kebanyakan syarikat dia akan keluarkan bond, dia keluarkan instrumen hutang yang menyebabkan ramai orang akan beli. Tapi negara luar dia tidak ada kemampuan seperti mana yang ada di Amerika. Okay. In many of these countries, banks are allowed to make large equity investment in non-financial corporation. A practice prohibited for the US bank. Tapi di Malaysia pun kita prohibited. Kita buat larangan, kita melarang syarikat bank-bank di Malaysia ni terlibat dengan equity investment dalam mana-mana syarikat. Sebelum tahun 1997 banyak bank terlibat dengan property investment dan sebagainya. Akhirnya bila krisis berlaku pada 1997, menyebabkan banyak syarikat bank, ada beberapa bank akhirnya lingkup. Even Maybank pada masa tu jatuh sampai daripada harga RM30, jatuh sampai harga RM2, RM2.80, paling rendah dalam sejarah. Nak jadi ke isu pada masa tu, nak jadi rezeki lah. Ada seorang ni dekat Maybank, masa tu saya kerja kat Maybank, nama dia Pak Said. Pak Said ni dia baik orangnya. Dia beli saham Maybank masa tu. Masa harga RM2.80 tu dia beli saham Maybank 10 lot. 10,000 unit. Harga RM28,000. Kemudian
Kemudian uh, pada tahun 1998 dia beli. Pada tahun 2000 Maybank naik harga sampai RM18. Apa lagi dia pun jual. Dapat RM180,000. Lepas tu dia beli Proton Perdana cash. Datang jual air dekat hawker Maybank tu, naik Proton Perdana. Hebat tak hebat. Rezeki dia pada masa tu. Baik orangnya. Dah arwah dah pun, tapi memang baik. Baik sangat. Naik mendadak daripada RM18 tu sebab apa Doktor? Dia masa tu ekonomi pulih kan. Ekonomi pulih. Macam sekarang ni lah. Macam Aziata dulu. Itu pada tahun 2008 saya beli pada harga RM1.70. Saya pegang 2 tahun dia naik sampai RM5.10. Lepas tu kalau saya tunggu lama sikit dia naik sampai RM6.8. Tapi saya dah jual lah. Tak apalah. So salah satu strategi lah sebab pada masa tu saya tak main dah trading jual beli ni. Saya jenis beli dan hold. So beli dan hold, alhamdulillah boleh buat duit lah. Tapi sama juga sekarang ni pun saya ada certain saham saya memang saya beli, saya hold. Sebab kita kadang-kadang kita tak ada masa pun nak monitor. Sebab tu salah satu strategi saya main saham, saya beli counter yang fundamentally strong dan juga counter yang belum lagi meletup. Macam contohnya yang dah meletup sebelum ni, tahun lepas yang meletup counter haircare, Spomac, Top Glow, apa semua ni counter ni dah meletup. Sektor ni dah meletup lah. Lepas tu towards the end of the year, tahun lepas bulan 10, bulan 11 tu counter teknologi pula meletup sampai bulan 3. Sekarang ni tak menurun balik. Lepas tu dia meletup pula counter steel pula meletup. Jadi saya pada masa-masa meletup ni saya bukan tak beli, tapi pergi pada short term lah. Beli short term, mana dah profit jual. Jadi sekarang ni saya banyak pegang adalah counter construction. Sebab apa? Counter construction ni dia belum meletup lagi. Memanglah sekarang ni rugi, tapi saya rasa kalau kerajaan mampu kawal, keadaan masih terkawal dan sektor ni pun belum meletup lagi. Dia kalau dia meletup nanti, insyaAllah can make profit lah. Finally, share ownership tend to be more tightly controlled among founding family, institutional and even public investors in Europe and Asia than is the case for most large US corporations. Tight ownership enable owners to understand the firm financial condition better, resulting in their willingness to tolerate high degree of indebtedness. A study of the use of long-term debt in 42 countries found that firms in Argentina use more long-term debt than the firm in any other country. Relative to their asset, firms in Argentina use almost 60% more long-term debt than did US company. Dia pergi pada, maknanya Argentina punya company ni dia go pada defensive strategy. Dia defensive strategy ni menggunakan long-term debt untuk short term, untuk long term atau untuk medium term project. Indian firm were heavy user of long term debt as well. At the end of the spectrum, company from Italy, Greece and Poland use very little long term debt. Sebab tu kalau awak tengok, Italy dan Greece ni adalah company yang pernah yang hampir bankrupt dan bankrupt. Greece bankrupt tahun 2004. Itali hampir bankrupt pada tahun 2008 bersama dengan Poland. Sebab apa? Sebab dia guna long term debt. Dia guna little, mana dia guna banyak short term debt. Sebenarnya Argentina pun pernah bankrupt pada tahun 1980 something, saya tak ingat dah. The exact time dia bankrupt. Dia hampir bankrupt ke dia bankrupt?
Jadi itulah menyebabkan dia menggunakan long term debt for the short term strategy. Ada soalan tak ni? Ini sebenarnya benda-benda gini ni sebenarnya dia mau pada teori ya. Leverage and capital structure ni dia mau pada teori. Mengah lah. Mengajar lecture. Ni memang lecture lah. Rehat kejap. Boleh dia tu, boleh. Boleh tu, Naik boleh dulu. tu. Dia Laju je Arif. Sebab rehat je laju. tu mana dia tu. Dia macam tu.
Ada apa? Rehat kejap. Mengah. Okey, kita sambung. Similarity do exist between US corporation and those in other countries. The same industry pattern of capital structure tend to be found all around the world. High growth firms whose main assets are intangible, such as patent and right to intellectual property, tend to borrow less than firm having tangible assets that can be pledged as collateral for loan. In most countries, larger firms tend to borrow more than smaller firms do. Companies that are riskier and have more volatile income stream tend to borrow less, as do firms that are highly profitable. The worldwide trend is always reliance on banks for financing and towards greater reliance on security issuance. Capital structure theory. Okay. Modigliani and Miller demonstrated mathematically that a world with a perfect market, the capital structure that firm choose does not affect
does not affect its value. Many researchers including M&M, maknanya Modigliani and Miller, have examined whether capital structure may in fact affect firm value in imperfect real world market. The general consensus is that for any particular firm, there is an optimal capital structure that balances the benefit and cost of debt financing. The major benefit of debt financing is the tax saving that arise from because firm can deduct interest expenses from taxable income. Dia the founder of the capital structure punya teori ni adalah Modigliani and Miller lah pada tahun 1958 di mana dia kata bahawa either you choose debt or you choose equity, maknanya you use own equity or own capital or you borrow the money from the bank, it does not affect the value of the firms. Mana tak ada kesan pun dia kata. Tapi dalam konteks in the perfect world, in the perfect market. In the perfect market ni maknanya buat apa-apa pun tidak ada sebarang transaksi, tidak ada cost yang terlibat. Dan sudah tentu benda tu tak akan terjadilah sebab semua benda ada dia ada cost dia, dia ada cost and benefit. Jadi bila kita berhutang daripada kita berhutang menyebabkan hutang kita tu, interest yang kita bayar, kita boleh dapatkan pengecualian cukai. Pengecualian cukai macam mana? Kita tolak daripada kita dapat operating profit. Operating profit ni kalau kita operating profit kita tolak dengan cukai, dengan interest, kita akan dapat operating profit yang berkurang. Kita dapat profit yang berkurang. Katakan kita untung 10,000, kita tak ada hutang. Maknanya net profit kita adalah sebanyak, net profit before tax kita adalah sebanyak 10,000. Jadi 10,000 kali yang katakan kena bayar tax 50%. Maknanya kita kena bayar sebanyak RM5,000 kita punya tax kali 50%. Tetapi kalau kita ada tax, kita untung RM10,000, kita bayar cukai, kita kena bayar interest sebanyak katakan RM2,000, maknanya income before tax kita adalah sebanyak RM8,000. Jadi bila RM8,000, kalau katakan cukai adalah 50%, maknanya kita kena bayar sebanyak 50%, maknanya kita kena bayar sebanyak RM5,000. 50% daripada RM8,000, maknanya kita kena bayar sebanyak RM4,000. Maknanya kita punya cukai kita telah berkurang sebanyak RM1,000. RM1,000. Jadi tanpa cukai, tanpa interest, tanpa financing cost, kita kena bayar RM5,000. Tapi with borrowing, kita kena bayar hanya RM4,000. Jadi kita berjaya menjimatkan sebanyak RM1,000. RM1,000. Itu kalau RM10,000. Kalau RM10 juta, banyaklah kita boleh jimat lagi kan. So kita dapatlah net income. Company yang tidak mempunyai hutang, maknanya dia punya equity dia, total equity dia besar. Total equity dia besar. Sebab dia tidak ada hutang. Dia tidak ada hutang menyebabkan total equity dia 100% adalah bila tak ada hutang 100% datang daripada total equity. Jadi net income bagilah total equity. Net income yang besar, katakan net income tadi adalah RM5,000. Bahagi dengan dia punya total equity sebanyak RM20,000, katakan RM20,000.
menyebabkan kita punya ROE kita lagi rendah lah. Kalau nak dibandingkan dengan kita ada hutang, kita dapat net income sebanyak RM4,000, kita bahagi dengan total equity, katakan sebanyak RM10,000. Jadi kita punya total equity, return on equity kita akan meningkat. Sebab pelabur dia akan tengok pada ROE. Sebab ROE ni apa dia? ROE ni dia nak nilai tentang kemampuan syarikat untuk menjanakan keuntungan berdasarkan kepada capital yang ada. Dan daripada situ dia boleh nilai berapa banyak dividen yang akan dibayar oleh syarikat kepada mereka. Tu penting di situ penting ROE tu. Dia nak tengok how effective the company use dia punya total capital untuk generate profit. Itu dia punya kepentingan hutang, kepentingan hutang. So dalam capital structure theory ni banyak sebenarnya. Lepas tu dia cerita tentang trade-off theory. Trade-off theory ni adalah teori yang paling awal lah. Trade-off theory ni dia cerita tentang optimal level of the capital structure. Dia optimal ni maknanya nak lukis, tak boleh lukis lagi. Ada boleh lukis. Ya, saya try. Tak jadi. Alah, terbalik lah pula. Mana dia gini. Nampak ke? Nampak tu, nampak. Nampak? Nak cancel ni. Okay. Dia dalam, nampak? Nampak. Nampak tu, nampak. Okay, bagus. Dia dalam optimal capital structure ni dia cakap macam ni lah. Dia cakap penggunaan hutang dengan equity ni dia akan meningkatkan dia punya benefit dia. Penggunaan hutang ni akan meningkatkan value of the company
Tapi bila sampai certain level, dia akan diminishing. Dia akan memberi kesan negatif. Kalau dalam konteks individual, maknanya kita guna aset ni untuk membeli aset-aset yang memberi nilai tambah. Macam kita beli rumah, kita invest dalam gold, kan? Kita guna duit, kita pinjam dan kita grow capital. Tapi bila certain level ni, bila sampai certain level, kita berhutang terlalu banyak, dia akan memberi kesan yang buruk kepada diri sendiri ataupun kepada syarikat. Itu dipanggil optimal capital structure. Dia sampai certain point. Okey, yang berikutnya adalah dia cerita tentang banyak teori sebenarnya. Dia satu lagi adalah pecking order theory. Ini juga adalah teori yang paling masyhur dalam capital structure. Banyak sangat ni. Yang berikutnya adalah saya nak sentuh sikit tentang pecking order theory. Pecking order theory dia cerita tentang bahawa company ni dia akan membuat pinjaman berdasarkan kepada kedudukan hutang. Pertama, company ni kalau dia ada duit dalam bank ataupun dia ada duit dalam cash in hand, dia akan gunakan duit tu dulu. Dia guna dulu capital yang mana ada ni dulu. Dia tak ada tiba-tiba je pergi pinjam duit daripada bank, tak ada. Dia meniaga dia untung, dia simpan duit, dia akan gunakan duit tersebut untuk besarkan perniagaan dia dan sebagainya. Kemudian bila dah habis duit tu, dia nak expand lagi bisnes, baru dia pinjam duit. Kemudian kalau dia rasa dah pinjam pun rasa tak mencukupi lagi, baru dia raise capital melalui stock market. Itu yang dinamakan sebagai equity financing. Itu dipanggil pecking order theory. Okey. Yang berikutnya adalah banyak sebenarnya, antaranya adalah market timing. Market timing teori ni adalah company yang issue capital yang raise capital bergantung kepada keadaan market. Kalau keadaan yang ekonomi berkembang dan baik, dalam keadaan harga saham baik, menarik dan sebagainya, maka dia akan guna dia raise capital melalui equity raising, equity financing. Mungkin kalau dalam keadaan ekonomi downturn dan sebagainya, kan, nak jual saham pun harga saham murah dan sebagainya, maka dia akan guna debt financing. Tapi kita tengok juga syarikat. Ada syarikat macam contohnya macam Air Asia baru ni, kan. Air Asia berdepan dengan masalah kerana pandemik ni. Harga saham rendah, dia pun dalam financial trouble, nak tak nak dia terpaksa let go dia punya pegangan dia. Dalam certain case dia terpaksa jual pegangan dia buat private placement. Equity financing lah. Dia equity financing ni ada bagai-bagai pula. So dia buat private placement, dia jual pada investor daripada Hong Kong, daripada China dan sebagainya, untuk dia dapat cash untuk run the business. Itu dia. Dia bergantung kepada market timing, dipanggil keadaan pasaran semasa. Yang berikutnya adalah behavioral theory of capital structure, dia panggil. Behavioral theory of capital structure ni dia bergantung kepada preference orang, preference managers. Ada managers dia prefer untuk ada manager ataupun owner dia suka meminjam. Dia suka buat pinjaman untuk besarkan perniagaan dia.
Dia company, dia memang boleh untuk besarkan perniagaan dalam keadaan ekonomi yang baik, dia memang boleh menggunakan duit untuk mengembangkan perniagaan. Tetapi bila dalam keadaan downturn, dalam keadaan bermasalah macam hari ini, kalau dia meminjam untuk membayar membesarkan perniagaan, bila dalam keadaan semasa ni dia akan tenat lah sebab dia nak terpaksa bayar komitmen dan sebagainya setiap bulan. Mungkin akan menyebabkan company dia akan berdepan dengan masalah. Sebab tu sekarang ni ramai orang bila dia nak besarkan perniagaan dia tak guna dah debt financing, tapi dia more kepada dia pergi kepada equity financing, tapi apa yang dinamakan sebagai crowdfunding. Crowdfunding maknanya dia nak berniaga, dia tak ada duit, siapa nak join? Siapa nak join perniagaan dia? Dia ada idea, dia ada business structure, dia ada organisation, tapi dia nak besarkan perniagaan, dia tak ada duit. Siapa nak nak besarkan perniagaan? Siapa nak melabur dalam perniagaan dia? Saya terlibat dengan bisnes ni sebenarnya. Saya ada terlibat dengan ada satu sekolah swasta di Terengganu ni. Dia plan kononnya nanti nak listakan saham dia, syarikat dia tu di Bursa Malaysia lah dalam tahun 2025, 5 tahun, 4 tahun daripada sekarang. Itu dia target pada tahun 2023, tapi saya sendiri pun rasa tak yakin 2023 dan keadaan pandemik seperti ni. Jadi dia jual dia punya pegangan dia, siapa nak join, dia buat crowdfunding. Dia bagi pegangan dalam sekolah tersebut. Kita pegang, kita katakan pada masa tu katakan pegangan sekarang ni mungkin saya 1%. Kalau kita nak tambah lagi pegangan, mana kita kena top up lagi capital. So setahun sekali dah akan panggil buat AGM dan sebagainya. Itu adalah cara yang latest lah, macam mana orang berniaga untuk raise capital. Jadi orang tak pergi pada bank lah. Orang pergi kepada buat crowdfunding. Capital structure teori, lepas tu dia ada agency cost, dia ada signaling teori, banyak sebenarnya teori dan capital structure ni. Kalau nak terang satu persatu memang tak habis lah. Sampai besok pun tak habis. Sebab capital structure ni memang saya punya bidang saya. Memang nak goreng pun sedap. Okay. Okay, tax benefit, dah cerita dah tax benefit tadi. Bankruptcy cost. What happen when the firm is unable to pay its debt and goes bankrupt? So kalau goes bankrupt, maknanya lenders akan dapat priority claim lah daripada liquidation of the company tu. Maknanya dalam pencairan syarikat, harta-harta syarikat, bondholder ataupun lenders akan mendapat yang lebih utama. Ni dia kata firm with the more operating leverage are exposed to greater business risk than the firm with less operating leverage. Maknanya dalam konteks ni adalah leverage, tak adalah hutang lah. Maknanya syarikat yang punya hutang yang tinggi, dia akan berdepan risiko. Tapi kalau saya elaklah daripada kita nak buat hutang dalam kali perniagaan pula yang baru masih nak bertatih dan sebagainya. Kecuali dapat sesi minyak Petronas ataupun sesi minyak yang high volume, yes, okay lah untuk kita buat pinjam. Kalau kita dapat sesi minyak yang kita rasa volume tu kecil dan sebagainya, better not. Better kita survive dengan apa yang kita ada, kita pusing-pusing kita punya modal kita tu untuk survive, daripada kita nak pinjam dan anything happen menyebabkan boleh berlakunya bankrupt dan sebagainya. Financial risk ni memang ada bila berlakunya fluctuation of the cash flow, naik turun cash collection daripada perniagaan. Biasalah, biasa supplier memang prefer kita bayar
not later than 60 days daripada barang yang dia deliver. Maknanya katakan hari ni 23 Mei, paling lambat pun biasanya supplier bagi masa 60 hari lah daripada hari daripada hari yang barang dihantar ke kedai. So dia bagi masa dalam 60 hari untuk buat pembayaran. So itu adalah kebiasaan lah yang berlaku dalam perniagaan. Jadi kita kena grab opportunity lah untuk bayar dalam masa 60 hari. Kalau tak, tetapi dalam perniagaan ni kadang-kadang ada orang dia berhutang. Pertama customer datang berhutang, terutamanya kalau jenis kedai runcit kat kampung dan sebagainya. Dia suka berhutang. Orang kampung datang berhutang. Kalau kita ada modal yang besar tak ada masalah, nak masuk buku 35 tu. Tapi kalau kita ada modal yang kecil, kita cuba avoid lah daripada memberi hutang. Sebab hutang ni akan menimbulkan masalah lain pula di kemudian hari. Bankruptcy costs and probability of bankrupt, business risk and financial risk combined, the total rate often determine the likelihood that the firm could go bankrupt. Bankruptcy cost business risk ni yang melibatkan daripada kemampuan kita lah untuk buat sale ataupun tidak. Sebab kalau kita pinjam duit banyak-banyak, kita tak mampu nak buat sale, maknanya kita akan berdepan dengan risiko kedua-dua risiko lah, business risk dan financial risk. Kita beli barang, kita dah beli barang dah, kita dah bayar pada supplier, kemudian kita tak mampu pula untuk buat sale. Kalau barang tu sikit tak apa, tapi kalau barang tu banyak untuk kita buat jualan, boleh menyebabkan kita bankrupt. For simplicity, we assume that the firm has no current liability, which means that its total capital equal to total asset. Suppose Cook is considering several alternative capital structure corresponding to different amount of debt and equity. Ini berbagai-bagai lah ratio. Nanti saya bagi, awak baca lah capital structure ni. Agency cost ni dia, saya bagi secara umum, agency cost ni dia adalah owner of the company. Kadang-kadang dia akan lantik, dia akan appoint CEO ataupun managers untuk run the business. Dia tak run the business. Macam contohnya PNB. PNB akan lantik CEO Maybank. Biasanya Maybank CEO akan dilantik daripada PNB kerana Maybank ni adalah company milik PNB. Okay? Sorry. PNB akan lantik lembaga pengarah di Maybank. Kebanyakannya lembaga pengarah Maybank ni adalah orang-orang PNB lah, paling ramai sekali pada PNB kerana PNB pegang 48% pegangan dalam Maybank. Sebab tu berlakunya khilaf berkaitan dengan Maybank ni sebabnya kerana pelaburan ASB dalam Maybank. Kemudian lembaga pengarah ni akan melantik CEO untuk run the business, untuk run the show. Jadi kadang-kadang berlakunya conflict of interest between managers and the owner of the company. Macam saya itu, masa saya kerja dulu, ada berlakunya conflict of interest kerana bila lembaga pengarah minta untuk capaikan sale pada tahap-tahap tertentu per year, jadi CEO ni sebab dia nak kejar KPI tu, dia break all the rules. Dia rempuh habis semua halangan. Peraturan-peraturan yang mana ada menyebabkan company mengalami kerugian pada ketika tu.
Bila berlaku kerugian, menyebabkan dia kena pecat. Dia kena pecat, kena buang daripada bagi CEO. Tapi bukan Maybank parent lah, subsidiary punya company. Tapi nak ceritanya bahawa berlakunya konflik di antara managers and juga owner of the company. Bila berlakunya konflik tu, yang dipanggil agency theory. Agency theory ni sebab CEO dia tak rasa self belonging. Dia tak rasa bahawa company tak adalah milik dia. So dia pakai, asalkan dia nak capai sale tu, dia pakai hentam sajalah apa nak jadi pun. Dan akhirnya board of director pada masa tu dia mengeluarkan arahan untuk pecat semua orang dalam risk management kerana tak mengambil sebarang tindakan lah, termasuk saya sekali lah. Lembaga pengarah kata buat DI dan mesti inquiry dan pecat semua yang terlibat dalam yang menyebabkan kerugian pada syarikat. Masuklah saya. Cuma pada ketika tu risk management department ni pernah menghantar memo kepada top management yang mencadangkan bahawa beberapa tindakan perlu dilakukan oleh pihak pengurusan tertinggi untuk mengelak daripada berlakunya kerugian-kerugian yang telah terjadi. Sebelum terjadi tu kita orang dah buat risk management, risk mitigation, apa akan jadi. Kita dah bagi senario-senario. Tetapi pengurusan tertinggi pada masa tu mengabaikan nasihat tersebut. Jadi menyebabkan kami selamatlah. Kita orang semua selamat. Tapi yang top management semua dibuang serta-merta daripada Maybank subsidiary. Tu bahaya dia lah. So kalau awak kerja nanti pandai-pandailah untuk memberi arahan dan juga menerima arahan tu biar secara bertulis. Jangan terima arahan yang kritikal dalam bentuk verbal ataupun memberi arahan dalam bentuk verbal. Bahaya verbal ni. Kena ada rekod by email ke. Macam sekarang by email pun dah dikira official. Kalau zaman saya dulu email tu belum dikira sebagai official lagi. So kita kena written down kita punya arahan. Itu penting ya. Benda-benda gini akan berlaku bila awak masuk kerja, terutama dalam big firms, big company. Benda-benda akan berlaku. Kalau awak tak aware, memang awak akan berdepan masalah lah. Okay. Ni ada macam saya sebut tadi lah, asymmetric information, packing order, signal theory, optimal capital structure, ni dah cerita dah. Ni EBIT, EPS. Ada apa dah ni? Saya pun dah malas. Tak larat dah. Dah habis kat sini. Penat je. Penat. Okey, kita nak tengok sikit pada contoh pada yang minggu lepas. Lima orang daripada 70 lebih. Ni gigih nak belajar semua ni. Gigih.
Dek mana? Sekejap. Allah. Mana barang JNT? Barang harum manis dah sampai dah. Nak tunggu barang daripada JNT pula. Barang apa tu doktor? Baru nak tanya. Adalah. Orang bawa Tapi pol laju dah sampai dah. Share-share sikit. Pol laju harum manis. harum manis. Peminat harum manis. Siapa ada pokok queenie kat rumah? Pokok apa tu? Pokok buah queenie. Queenie ni dia berbau sikit. Dia buah Dia macam adik-beradik kiwi doktor? dia macam buah mempelam jugalah. Tapi my Oh, favourite lah. Ni. Buat sambal sedap tu sir. Kalau dalam grup kita hari tu dia ada pokok queenie tu tapi dah tebang dah dia kata. Tepatlah merasa tahun lepas buah queenie dia tu. Tahun ni tanya hari tu dia kata dah tebang lah pokok tu. Kali buat apa lah. Siapa orang Terengganu kat sini? Q. Q tak payah. Q tak tanah tak ada pokok queenie rumah dia. Jap mana dia. Semua Q. Aina. Q tidur tu. Q. Apa tidur Korang dah dapat ni dah? Dah dapat apa? Dah dapat tempat praktikal dah? Survey ke apa doktor? Ha. Survey dah lah. Kau Itu dapat- kan doktor cakap pasal NTDC kan? Ha. Saya check ada banyak dekat Selangor. Kalau dekat Perak ni mana Tak apalah, Selangor lah. Selangor Hmm. Dalam keadaan sekarang lah macam tahun ni juga kan insyaAllah praktikal. Lagi praktikal kat Selangor tu cuak sikit lah. Alah, nak mati juga. Mana pun. Kan? Mati tanam. Dah mati tanam juga. Hmm. Lepas tu kalau kau rasa kalau tak sebab COVID kau akan hidup selama-lamanya ke? Tak adalah macam Mati tu. juga. Jaga-jaga Mati jual. Mati juga kan? Sebab yelah ramai sangat yang takut pada vaksin. Sebab takut mati. Macamlah kalau tak kerana vaksin tu tak mati. Macam-macam cara lah mati ni. Sampai masa mati lah semua orang. Soalan mana ni aku bagi minggu lepas? Ada ke? Ada doktor tunjuk sekali dengan table. Mana? Tak ingat Ya, lah. ya. Hantar balik. Mati sekali, hidup 2 kali tau. Syok apa? Ini apa ni? Apa hantar ni? Itu je lah. Nombor 3. Nombor 3. Buyer, apa buyer ni? Barry Cattle.
So boleh buat. Okay, Barry Carter is considering opening a music store. He want to estimate the number of CD he must sell to break even. The CD will be sold for 13.98 each. Variable operating costs are 10.48 per CD and the annual operating costs are 73,500. Find the operating break-even point in number of CD. Okay. Dia suruh cari adalah operating break-even point. Operating break-even point. So berapa dapat? Syamil. Tak buat sih. Aduh lah, letih lah. Macam mana boleh tak buat? Dah setahun dah bagi. Siapa buat? Q buat Q. Q ni ada tak? Latif. Q ni tidur ke apa? Apa ada? Arif. Auni. Nurul Auni Nazura. Tak ada. Afaf? Ada, sir. Afaf ada Afaf? Subiah? Oh, Subiah. Alah, Subiah tak respon pula. Ni sambil-sambil baring lah ni. Muhaimin? Muhaimin? Jenuh. Muslimah? Oh, Muslimah. Senyap juga. Semua dah jadi bisu lah. Okey. Saya tunjuk satu soalan lah sebab tak ada respon sangat ni. Yang lain-lain buat sendiri. Nanti soalan final nanti saya buat susah-susah sikit. Sebab tak ada respon. Okey. Soalan final MCQ dalam 50. Dan soalan esei dalam 15. Soalan isi apa sir? Dua soalan. Dua soalan. Tapi tough punya. Mana siapa yang tak buat soalan tutorial tu memang bagi kosong je lah jawapannya. Malaysia lah doktor. Jangan tahu Ha? sangat. Apa dia? Jangan tahu sangat. Biasa-biasa. Dah, macam mana? Suruh buat soalan tutorial tak nak buat.
Lepas tu tanya dalam kelas senyap je semua. Kita panis sikit. Mana kau orang duduk bincang pun tak dapat jawab soalan tu. Macam tu. Kan? Okey, Q quantity sama dengan fixed cost bahagi dengan price tolak dengan variable cost sama dengan 73,500 bahagi dengan price 13.98 tolak dengan RM10.48. Okey. Kira Syamil, apa? 21,000. Okey. 21,000 buku. Ini adalah operating break-even point. Okey. Yang berikutnya dia tanya tentang total operating cost. Total operating cost bersamaan dengan fixed cost plus dengan quantity